lagi lajak 5 minit lah. Dah. Dah lambat. Itu saja. Sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Kan masuk awal sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa razaqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Mogalah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, bacaannya. Oh, ya, ada orang kat dalam. Ada. Saya belayak satu. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Jom kita mula kelas kita pada petang ni dengan membaca Al-Quran, buka surat 220. Buka surat 220. Sahabat, kalau ada orang tanya nanti bagi tahu dekat online 220. Surah Yunus ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dah selesai baca Quran semuka surat 1 huruf 10 pahala, insya-Allah. Banyak pahala tu. Mudah-mudahan dapat kita hadiahkan kepada mak ayah kita dan juga dengan amal membaca Quran tadi kita mohon pada Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Insya-Allah amin ya rabbal alamin ya. Okey, alhamdulillah hari ini kelas tafsir Al-Quran ya. Jadi surah kita sambung. Surah Masad kan? Masad apa soalan? Saya punya. Surah Al-Lahab, surah Al-Masad 711. Saya punya Quran 171. 711. Alhamdulillah. Semua okey kan dekat online tu? Harap-harap okey semua nah. Line semua elok kan? Tadi lambat line tak elok sikit tadi ni sebab Saizah guna wifi, guna data ni, guna wifi baliklah untuk page dan juga untuk TikTok. Semua okey Ustazah? Okey, alhamdulillah. Jom bersedia kita mau kata-kata menyimak ataupun melihat tafsir kepada surah Al-Masad. Jom kita baca sikit, ada 5 ayat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Mak cepat sangat buat dia. Tak boleh lah cepat sangat sebab dia sabdu. Ya sabdu. Wa tabb. Lama sikit ya. Lagi sekali. Tabbat yada abi lahabin wa tabb.
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Okay, Alhamdulillah nak. Okey, selesai dah surah Al-Masad. Hari tu kita buat dekat ayat pertama je kan? Habis ayat kedua? Okey, sikit ya sebagai ulangan daripada surah Al-Masad ya. Surah Al-Masad ni adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Surah yang diturunkan di Mekah, di mana berkenaan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah ni dakwah Nabi ni ditentang keras oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah pada peringkat mulanya pergi ke seorang-seorang, ke rumah seorang-seorang nak berdakwah. Tak boleh buat dakwah secara terbuka lah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi apabila Nabi bermula dengan dakwah, maka orang yang kita nak fokuskan di sini adalah keluarga Rasulullah SAW. Keluarga Nabi, kita kata pak saudara Nabi lah, ada 3 kategori. Pertamanya bapa saudara Nabi yang bapa saudara Nabi SAW yang menyokong dakwah Nabi dan masuk Islam. Itu yang pertama lah, yang menyokong dakwah Rasulullah SAW dan masuk Islam. Itu bapa saudara Nabi. Namanya antaranya adalah Hamzah yang digelar sebagai bapa singa dalam Islam, dalam peperangan. Itu bapa saudara Rasulullah SAW. Dan juga Al-Abbas Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi juga, yang menyokong ataupun yang mendukung dakwah Rasulullah SAW dan masuk Islam lah, masuk Islam dan menyokong. Ada yang kategori yang kedua, menyokong dakwah Islam Nabi tapi tak perlu Islam. Menyokong dakwah Nabi tapi tak perlu Islam, iaitu Abi Talib ya. Abi Talib ni dia menyokong dakwah Nabi, bantu dakwah Nabi, berada di belakang Rasulullah SAW tetapi tak masuk Islam. Itu Abi Talib. Kemudian yang ketiganya, tidak menyokong dakwah Nabi, tidak mendukung dakwah Nabi, malah menjadi musuh kepada Rasulullah SAW sendiri, iaitu Abu Lahab. Jadi surah ini adalah surah berkenaan dengan bapa saudara Nabi yang ketiga tu, iaitu Abu Lahab. Lahab bukan nama dia, bukan nama sebenar dia. Sebab orang Arab ni dia ada nama dan gelaran. Dia ada nama dan gelaran. Dia bukan nama macam kita ada nama, kita pun ada gelaran juga. Mak Ngah, Mak Long, Pak Ngah semua ada kan. Itu orang Melayu. Orang Arab dia ada Abu lah. Abu tu maknanya bapa lah. Abu Lahab. Lahab tu maknanya merah. Bapa merah. Kenapa dia ada anak nama merah kan? Bukan anak nama merah. Bukan anak nama merah. Tapi merah tu, dia pipi dia merah. Orangnya ganteng. Orangnya segak, handsome. Segak, lawa, handsome orangnya. Tapi segak tak segak pun, segak macam mana pun tak boleh bantu dia di akhirat. Kita jangan rasa macam kita ni, kita kata kita ni tak elok lah. Artis pipi merah no, kulit merah no, segak no. Cuba tengok apa nama pelakon. Alah dia buat apa ni yang macam-macam puak putih ni lah, Imam Imbong semua tu kan segak lah. Segak lah. Kita segala lubang terawat semua ada. Teragat dia tak ada. Bersih lah kulit putih, tak payah make up kan. Dia Daniel. Bukan. Betul lah. Daniel. Betul ke?
Lisa Suryani kan segak-segak semua tu. Segak-segak semua. Segak, bukan segak-segak. Bukan tersegak-segak. Segak lah. Kita tengok segak orang kata dia mak lah depa tak payah make up. Lisa Suryani kata dia tak payah make up. Segak, pakai bedak apa segak? Kawan segak dah. Tak payah buat make up segak dah. Kita tempel sampai 4 kati pun tak segak-segak juga. Dia tak payah tempel pun segak dah. Kawan segak dah. Cerita dia. Tak apalah tu cerita segak. Jadi macam ni. Dan abang kata Abu Lahab ni punya segak, punya handsome pun akhirat tak boleh bantu dia. Jadi jangan kata kita ni tak ada rupa ke, tak elok ke, hitam ke apa ke. Sebab apa? Nabi pernah menjamin syurga kepada wanita yang berkulit hitam. Wanita yang berkulit hitam. Makanya kita ni segak. Okey. Okey. Anak hang ramai ke hebat-hebat pun tak boleh tolong dia masuk neraka. Sebab dia pernah kata, andai kata satu hari apa yang Muhammad dakwahkan ini betul, apa yang dakwah Nabi yang si Muhammad ni dia kata betul, dan aku didapati salah, aku masuk neraka, aku akan tempuh diri aku dengan harta dan anak-anak. Belakang. Dia kata dia harta banyak. Dia ingat Allah boleh makan suap. Harta dia banyak. Tu Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza. Allah tak mau sebut nama tu di dalam Quran, kerana apa saja bentuk-bentuk kesyirikan tidak akan disebut oleh Allah dalam Quran. Maka Allah bagi nama gelaran, Allah sebut Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tabat artinya celaka, binasa, rugi serugi-ruginya, membuang masa, sia-sia tu tabat. Tabat apa? Yada, dua tangan. Tabat artinya celaka, dua tangan Abi Lahab. Allah kata, tak kata Abdul Uzza atau Allah kata Abi Lahab. Celaka, binasa, dua tangan. Adakah yang binasa dua tangan Abi Lahab saja? Tidak. Yang binasa dia sendiri, satu badan dia. Tapi kenapa disebut yada? Disebut yada kerana tangan ni adalah simbol kekuatan atas kita. Tahu tak? Bila kita pergi pejabat dia tulis kaki dan tangan. Apa kaki yang tangan saja kau boleh masuk dalam bilik tu. Bilik untuk kaki dan tangan. Tandas untuk kaki dan tangan. Kaki dan tangan saja ke? Dia sebut tangan sebab tangan tu nak menunjukkan orang tu lah yang bekerja di situ. Tangan artinya simbol kekuatan. Yang kena celaka tu satu diri Abu Lahab tu lah. Satu lagi disebut tangan juga, ada penaksir ulama kata sebab Nabi bila berdakwah dia ni ambil tangan dia tu, dia ambil batu dia buh di belakang dia. Bila Nabi lalu dia baling batu tu, berdarah kaki Nabi atas sebab batu yang dia baling tu. Tangan dia tu binasa. Sebab atas dunia hang buat Nabi Muhammad, hang halang Nabi Muhammad punya dakwah dengan tangan hang. Hang ambil batu, hang halang, hang baling. Dekat akhirat esok tangan hang tu lah masuk dalam neraka. Tu dah. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abi Lahab. Pasal apa Allah kata celaka di belakang watab? Tu dia nak kata pun kena lambat tadi tu. Tadi ada yang cepat kan? Watab. Siapa belajar tajwid tahu lah yang tu. Qalqalah sebenarnya dia tak, bukan kita akbar. Qalqalah kubra juga. Qalqalah ni ada dua aja. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Dia tak ada akbar. Cuma kubra yang jenis bersabdu. Kubra yang jenis bersabdu. Sebenarnya qalqalah sughra dan qalqalah kubra, bukan akbar. Dia ada dua je. Tapi kubra yang jenis bersabdu, sebab tu dia bunyi ba juga kat belakang tu. Kalau kubra qalqalah sughra dia bunyi aba biiba tu pun dia payahlah. Heran sungguh lah. Tak larat nak suruh lah bunyi ba juga dia bagi. Sama lah siapa pun. Tu kan kena Sabang lah, orang hak mengajar pun Sabang, orang hak belajar pun Sabang. Kak Rehan dah mengaku dah saya tu. Kak Sina nak mengaku dah. Tadi kelas tadi pun lah puas lah. Pagi tadi pun duk juga. Dek juga.
Kalau Qaqalah Sughra, saya lah tu. Orang pakat mengaku. Kami lah Ustazah. Okey? Bila Sughra ni, dia kena aba, aja, ada, aqa. Dia macam tu. Kalau Kubra, aba, aja, ada, aqa. Itu je. Apa hak tu? Dia lawak bayar kalimah tu. Bila baca dia jadi kulai tu. Okey, tak apalah. Pasal apa ada juga dia kata, tercelakalah kedua tangan Abi Lahab watabba. Pasal apa nak buat watabba? Hak mula tadi tu doa. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Binasalah, watabba. Pasti binasa. Marah sungguh Allah ni. Dia bukan perkataan Nabi, ni perkataan siapa ni? Marah sungguh. So jaga hati-hati kalau orang nak halang dakwah orang. Sebab tu kita mengumpat kat guru tak boleh. Habuan kita mengumpat guru habis orang berhenti mengaji. Sama macam tu. Perangai Abu Lahab ni bila orang mai ke Mekah, masuk ke Mekah, nak pi lah depa nak buat haji ke apa-apa, dia nanti pi dulu. Dia pi dulu. Apa jangan dengar tau cakap dia. Dia tu sakit gila tu, kan berubat lagi tu, berubat tak lega lagi tu. Kami duk ubat dia tak lega lagi tu. Tu. Gila tu, sihir tu. Dia kena penyakit, dia kena sihir. Dia ni pesihir. Orang yang gaya-gaya nak boleh dapat hidayah akan jadi terhalang hidayah sebab dia. Jangan main. Sampai Allah sebut tabat yada abi tab tu dah sabdu dah. Tabat yada abi lahabi wa tab. Apa tu? Jangan halang. Kalau kita tak suka pergi majlis, tak payah pergi. Jangan kita kata, tu suruh pergi. Saya dah seorang tu dia cerita dia kata. Bila orang kita nak ngaji dengan saya, dia kata, jangan. Ngaji ni garang. Tak boleh apa lagi ngaji. Tu ngaji dia. Tu ngaji dia. Weh, dengar dah telinga saya. Sekejap. Dengar orang beritahu lah. Orang bagi tahu dia tak habang depan saya berani nak habang. Depan saya ni pijak semut pun tak mati. Bawa pergi merata tu. Baik dengan saya tu. Anak murid tu. Belakang tu dia kata buat anak murid tu. Buat nanya tu anak murid yang dia buat perangai tu. Tak usah pergi, tak usah. Garang. Boleh apa? Tak boleh apa? Mama dia. Tak boleh apa mengaji dengan dia. Tak apa, tunggu esok balasan Allah bagi. Orang pun tak mengaji. Orang tu punya peminat nak mengaji. Apa? Jangan buat macam tu. Dia benda-benda macam ni jangan cari pasal. Kita kalau tak mau ke? Tak mau apa? Mau kalau apa orang cakap opinion kata apa? Tak mau kalau? Tak mau kalau tak sapi. Tak payah duk pujuk orang jangan pi. Tak usah, hak nak pi happy. Hang ingat sama akhirat esok ni Allah bagi balasan hang. Orang tu nak berubah jadi baik nak mengaji. Hang kata jangan pi. Hang pasal hang tak mau pi. Pada hang pun duduk lentur tu, munafik tu. Duduk dalam kita juga tu. Tu munafik nama tu. Duduk mengaji dengan kita tu. Tapi belakang dia duduk halang orang. Jangan. Tu munafik. Tu munafik namanya. Tapi Allah ni, bila Allah tarik itu, tarik sungguh. Memang dia kena lah. Tak mengaji dah ni. Pasal apa dia sendiri kena? Dia sendiri kena. Kata kat belakang kat guru, nanti tengoklah. Berkat tak ada, dia sendiri kan keluar. Tengok dah. Banyak dah Allah tarik. Jadi Abu Lahab ni perangai dia, bila orang nak mai ke Mekah ni, dia pergi habaq. Dia kata, tak sopi. Gila tu. Orang gila tu. Orang sihir tu. Sakit tu, kami berubat tak baik lagi. Tu dia tu. Tu Abu Lahab. Ya? Tak mau pergi, tak sapi. Orang nak mengaji, jangan halang. Ini kita nak masuk yang ke seterusnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maksud dia lagi tu kasab lagi tu. Kasab lagi. Tidaklah. Ya, tidaklah berguna aghna anhu maluhu baginya hartanya. Harta banyak. Abu Lahab ni duit banyak. Dengan apa yang dia usahakan. Jadi kita ni ada anak, ada harta. Harta ada tak? Bohonglah, tak ada harta, ada lah no? Ada anak harta. Betulkah harta tidak berguna di hari akhirat ni?
Betul tak? Macam mana? Kalau hasut tak bagi berkawan macam mana pula? Macam ni lah kawan pasal apa? Ada sebab. Janganlah kita tak hasut orang baik, kita kata jangan kawan. Kalau orang tu memang perangai tak elok, jangan hasut, jangan gunakan hasut. Kita bagi tahu. Tak usah lah kot rapat. Apa siapa? Tak salah. Kita kata gitulah. Okey, jadi betul ke harta tak berguna di hari akhirat? Ha? Dia berguna juga. Kita sedekah. Jadi harta ni ikut kepada kegunaan kita lah. Kalau kita guna untuk kebaikan, dia boleh berguna di hari akhirat. Kalau kita infak ke, kita sedekah ke, dia akan berguna di hari akhirat. Tapi banyak mana sedekah ke banyak mana simpan? Ada abang nak banyak mana simpan ke banyak mana sedekah? Simpan banyak lagi kan? Simpan pun tak ada. Kak Siti kata senang, tak payah duduk simpan. Lagi simpan lagi haru. Bila kita simpan duit kita, harta kita, dia akan jadi harta pewarisan. Bukan harta kita pun. Hak dalam bank tu, dalam ASB, dalam tabung haji, lagi hak bawah bantai, hak duduk bawah tilam, apa lagi? Hak duduk bawah apa lagi? Abang angkat kat depan, duduk mana? Duduk dalam getah, tak tu dah. Oh, duduk dalam getah tayar. Tayar motor. Oh ya, motor tak jalan kot. Oh, tayar tu bukan jalan, bubuh dalam tayar motor. Lepas tu tayar tu baling atas bumbung. Apa tak nak buat ke? Apa tak nak buat ke? Dalam peti besi. Okey, hak mana yang kita simpan semua jadi orang punya, bukan kita punya. Tapi ditipu oleh iblis, syaitan. Dia kata hak kita punya. Yang kita sedekahlah yang kita punya. Nabi pesan, sedekahlah walaupun separuh kurma. Kerana yang separuh kurma itulah yang akan selamatkan tubuh kita daripada dibakar oleh api yang setengah kurma tu. Hak tu yang nak tolong. Kalau kita sedekah dengan ikhlas. Tapi kata ikhlas tak boleh lah. Kalau ikhlas, Nabi suruh juga, bukan kata masuk, selamat daripada api itu pun dah, walaupun separuh kurma. Itulah saya pesan untuk diri saya dan semua, istiqamahlah sedekah walaupun sehari RM1. Jangan ada hari tak sedekah. Kadang-kadang sedekah hari ni RM10, 10 hari tak sedekah. Pasal dia kira 10 hari itu untuk sehari-hari. Tak boleh, dia kena hari-hari. Sehari sekupang. Hak sedekah tu lah yang sebenarnya yang boleh selamat kita daripada neraka. Maka kita sekarang ni nak sedekah ke nak simpan juga, jangan tak simpan langsung. Tapi untuk anak-anak cukup-cukup sudah, jangan berlebih-lebih. Sebab bila kita mati, kita tak boleh dah solat, kita tak boleh dah baca Quran, tak boleh dah berzikir, apa pun tak boleh dah. Lah hak sedekah tu yang duk jalan tu, hak sedekah tu yang duk jalan. Hak duit yang tinggal kat anak kita, mereka nak bawa, mereka buat cara mereka. Mereka buat mereka lah. Kalau mereka guna untuk maksiat, kita pun dapat saham sama. Kalau mereka guna untuk kebaikan, kita dapat kebaikan. Lah kita perhati tengok diri kita sendiri ni, hak banyak mana yang nak selamat kita ke akhirat. Anak-anak kita bila kita mati, dia boleh sembahyang, dia boleh kerja, dia boleh cari semua rezeki dia. Kita hak duduk dalam tu, siapa nak tolong? Anak kita berapa hari boleh ingat? Kita tengok mak kita berapa hari kita ingat mak kita? Tak apalah, kita kata kita geri anak yang soleh lah. Tiap kali baca Fatihah tu hadiah kat mak kita, hadiah kat ayah kita. Tiap kali kita mengaji, kita hadiah kat mak kita, kita hadiah kat ayah kita. Tapi adakah semua anak-anak kita nak jadi soleh-solehah? Amin, insya-Allah. Kita pun tak pasti, betul tak, bila hari dia nak lupa. Dia semayang, dia buh kat dia, bukan dia buh kat kita. Hak kita macam mana? Hak kita macam mana? Hak kita tu yang sedekah tiap-tiap hari tu. Sehari RM1 istiqamah. Jangan tinggal. Tinggal ni terlupa je. Boh RM1
RM1, hari Jumaat kirakan RM7. Tapi masa nak bank in online QR tu, bubuhlah 20 ke 30 seminggu, tak apa. Tapi yang sehari RM1 tu, kita bubuh. Ambil dah cukup seminggu, kita pun dah bank in dah, ambil balik RM1 tadi, nibuhlah sampul. Ambil balik hak tu RM1, buh pula tiap-tiap minggu. Masa nak QR nanti, duit dalam bank. Jangan takutlah, takkan miskin lah. Takkan miskin. Itu janji Allah, takkan miskin. Tapi kita yang takut. Kita yang takut. Sebab iblis kuat sungguh mempengaruhi kita. Okey. Tidak ada guna harta. Sebab apa? Abu Lahab pernah kata apa? Abu Lahab pernah kata sedekah subuh Ustazah. Ya, sedekah subuh. Abu Lahab kata kalaulah betul satu hari nanti dakwah Nabi, dakwah Muhammad ni betul, aku salah, aku dimasukkan dalam neraka, tak ada masalah. Aku tak ada masalah sebab aku ada harta yang banyak. Maka harta yang banyak ni aku akan tebus diri aku dalam neraka. Dia ingat neraka tu guna duit. Tak ada duit dah lepas neraka. Dah masuk ke alam sana, tak ada duit dah. Yang guna amal soleh saja. Dia belagak. Ni sebab tu Allah sebut ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anak-anak, banyak anak. Ada anak, tak ada anak. Ada orang tak ada anak, ada orang banyak anak. Anak boleh bantu kita ke? Boleh kalau kita jadikan anak tu anak soleh, solehah. Boleh. Kita kena jadikan anak tu anak soleh, solehah, kita untung ke akhirat. Tapi kalau anak kita bukan anak soleh, solehah, kita tak untung dekat akhirat. Kita ada saham juga. Sebab tu bila kita baca Quran ke apa, buat ibadat, anak kita panggil ke apa ke, kita kena juga berhenti Ustaz. Sebab bila kita mati, Quran semua ni tak akan bawa dah. Pasal kita tak boleh mengaji dah. Tapi anak kita tu, kita boleh tengok apa benda yang dia perlukan. Sebab anak tu yang nak akan jadi saham kita. Maka kita jangan lupa ajak dia mengaji, ajak dia fardu ain, supaya dia kenal agama dan dia boleh tolong kita dekat akhirat. Kalau kita tak ada anak, macam mana? Tak ada anak, kita buat, kita boleh doa kepada anak orang lain. Sama juga. Orang yang tak ada anak, dia boleh doa, ya Allah, ya Tuhan, aku jadikanlah anak si fulan soleh, anak si fulan soleh, anak dia soleh, kita dapat pahala. Islam bukan susah. Kalau kita buat benda yang baik, walaupun sikit, kita dapat pahala tu. Kalau kita buat benda yang jahat, kita dapat dosa tu. Senang je dalam Islam. Maka kita hak mana mengaji anak kecil-kecil ni, untunglah. Sebab dia boleh ada masa lagi, dia nak didik anak dia. Macam kita ni, anak dah menikah dah, peringkat cucu pula lah ni. Peringkat cucu. Tapi mak tu tak pernah berhenti doa dekat anak. Tak boleh berhenti. Sebab mungkin anak tadi ni, dia berubah bila kita dah mati. So, tidak ada guna harta dan anak. Ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Sayasla nara dhata lahab. Sebut lagi. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Neraka yang bergejolak, mana api tu menjulang-julang lah. Neraka ni ada daripada kalangan orang Islam, ada daripada kalangan orang kafir. Ada daripada kalangan orang Islam, ada orang kafir. Jadi neraka yang bergejolak ni, Abu Lahab akan masuk di dalam neraka yang bergejolak, yang menyala-nyala, yang disebut oleh Allah atas sebab perbuatan dia menghalang dakwah Nabi. Sebelum, kenapa kita kata tabbat yada abi lahabi wa tab? Doa tu dekat Abu Lahab. Bukan Nabi ni orang yang baik ke? Bukan Nabi ni orang yang lembut ke? Orang buat hasad kat dia ke? Orang buat apa pun, dia akan doa kebaikan. Pasal apa? Abu Lahab ni, Nabi suruh pula kita baca doa, baca surah ni. Baca pula surah, dapat pahala. Doa dekat Abu Lahab, kita dapat pahala. Satu huruf 10 pahala sampai ke akhirat. Siapa baca surah ni dapat pahala, sedangkan surah ini doa keburukan kepada Abu Lahab. Dah pasal apa jadi macam tu? Jawapan dia macam ni. Nabi Muhammad SAW, sebelum berlaku peristiwa yang kes Abu Lahab ni kata kat Nabi, halang kat Nabi dan sebagainya, tak ada siapa kata kat Nabi. Tak ada siapa kata kat Nabi. Nabi ni punyalah Al-Amin, diberi gelaran, dipercayai amanah. Bila Abu Lahab ni marah dekat
sakit macam-macam. Tak cukup dengan tu, dia halang pula dakwah Nabi sampai orang yang nak dapat hidayah tak jadi dapat hidayah. Pasal apa? Pasal dia. Tu yang Allah marah sangat. Bila kita halang dakwah orang tu, halang marah sangat. Halang pula, halang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia kata wamra'atuhu, dan begitu pula isterinya. Isteri siapa? Isteri Abu Lahab. Ada isteri yang menyokong pekerjaan suami, ada isteri yang tidak sekepala dengan suami. Antum sekepala dah dengan suami? Sekepala dah? Sekepala. Sekepala dah? Ada juga yang tak sekepala. Kadang-kadang benda yang kita ada lah, biasalah kan. Tapi Abu Lahab dapat loving wife. Masya Allah. Oh, Masya Allah pula. Loving wife tu maknanya menyokong perbuatan Abu Lahab 100%. Oh, tu dia. Hujung lidah jangan tekan, sakit berentang. Dua abang dah roh-roh tu jangan tekan. Layang-layang je. Dah masuk tajuk pula. Kes Abu Lahab ni, isteri dia the loving wife. Loving couple. Laki dia buat kerja jahat, bini pun satu kepala buat kerja jahat. Bini tu orang bangsawan, abang bagi segok kemain lagi, punya kaya, pun tak jamin masuk syurga juga. Oh, dia ni kan disebut sebagai Ummu Jamil, mak kepada kecantikan lah Jamil tu. Tak ada nak baca apa yang peduli dah. Punya semangat berceramah hari ni. Ceramah. Ummu Jamil maknanya segok lah. Dikatakan dia ni ada rantai. macam Mami Jarum lah, rantai. Rantai punya segok lah rantai dia tu. Oh, Ustazah minum ayam po tu sedap ayam kosong. Rantai tu punya segok lah mahal lah, besar lah rantai tu, sanggup pi jual, nak beli barang-barang nak benayar Nabi ni. Dia jahatnya dia. Kata jahat pun tak apa dah, memang masuk dalam surah Tabat dah. Bukan mumpat dah namanya ni. Tu pun dia pi berjual dia punya rantai-rantai dia tu, harta benda dia tu habuan untuk duk benayar Nabi. Punyalah disebut sini Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Laki bini jahat, betul? Laki bini jahat. Jadi dia ni kan, dia pi cari kayu-kayu, pokok-pokok yang berduri. Minum minat tu. Dia pi cari pokok-pokok kayu hak berduri tu, dia potong. Dia ada lah orang suruh potong. Potong-potong betul, dia hangkut kayu tu, pi duk tabuk halus-halus, bagi potong, bagi kecil-kecil, tabuk di jalan Nabi, nak pergi masjid, habuan untuk Nabi pijak. Punya jahatnya. Loving couple. Tu dia sebut di akhirat besok, bukan kata saja Abu Lahab ni kena bakar dengan api neraka, malah yang bawa kayu api tu bini dia sendiri. Tu yang dia kata kalung tu, isterinya pembawa kayu bakar. Bini dia yang bawa kayu bakar dia. Bayangkan kita ni kalau maknanya Abu Lahab ni disiksa secara fizikal dan mental. Fizikal memang dibakar, tapi sebenarnya kita kalau buat penayar dalam yang duk penayar kita tu anak, bini, sakit hati. Bukan kata sakit hati, sedih. Sedih. Bot. Bukan makhraj dal. Sedih. Bukan sedih. Sedih ni huruf dal.
Dad ni semua lidah ni melekat ke langit sobai. Masuk tajwid lagi. Apa dok walad dolin? Walad dolin tu hujung lidah. Walad do. Malu. Apa yang malunya? Huruf dad. Walau do. Walad do. Tu yang syok belajar tajwid dengan Ustazah tu. Belajar tajwid. Tu walad do situ kita pun dengar sampai macam ni lah. Mula duduk macam ni lah. Tak apa lah kak. Kak baca lah kak. Boleh lah kak. Boleh. Teruskan. Kalau kata tak boleh, kau sejam dia seorang. Boleh. Jalan. Tak apa, duduk macam ni tak apa lagi kalah apa nampak Ustazah. Atau dah tu. Nampak Ustazah muka tahan marah. Nasib buat online. Kalau dia main sandak ke belakang tu, dia dah tak payah nak kata apa dah. Kan marah lagi tersentot. Jadi tak marah lah. Tak marah kita tak marah dia. Kita kena tahan dalam. Tahan dalam dia jadi. Yang Syok tanya salah apa? Kau tahu salah apa? Tak tahu. Ngaji apa betul lah? Tak tahu. Kau tak pasal tadi? Tak tahu. Aduh, sabar sajalah. Okeylah. Lepas tu bini dia tu Hammalatul Hatab. Bini dia tu selain pada kalung tadi, di atas dunia dia ada kalung kan? Akhirat pun dia ada kalung. Allah kalungkan dia apa dia? Api neraka. Di dunia dia ambil pokok kayu tu, dia pintai, dia ikat kayu tu. Faham? Dekat akhirat hak pintai tu lah bubuh kat tekuk dia. Hak pintai tu lah bubuh kat tekuk dia. Kita ni kat atas dunia buatlah benda yang orang buat. Pi sihir orang, pi sihir buat, suka buat. Pi fitnah orang buat, pi kata orang buat. Hang tunggu kat akhirat esok tak hilang Tunggu. Lah ni hang hantar hak nu bagi orang ni kena penaya orang tu buat macam ni kan. Hak kena tu tak apa, dia dah buat dia ada sabak, dia ada ganjaran dia. Hak buat tu hang tunggu dekat akhirat esok tak akan sebesar zarah pun Allah selepas daripada pengambilan. Jangan main Gigi palsu boleh bagi diskaun tak? Ni dia minta diskaun daripada kereta lagi. Orang yang minta diskaun tu pun berhenti dah. Dia kata gigi dia tak ada, boleh tak dia nak minta diskaun? Kita pun kata tak apalah, bagilah 60% diskaun. Kalau selesai pun kita duk sengat lah pasal dapat diskaun. Hak orang lain tu pun nak minta diskaun juga. Hak minta diskaun asal pun berhenti dah. Wassalam. Okey, jadi kan ada lagi masalah. Jadi kelak dia akan masuk dalam api neraka yang bergejolak. Dan pembawa kayu api itu yang penyimpan fitnah itu adalah isterinya sendiri. Di lehernya ada tali dan sabut yang dipintal. Maksudnya di dunia dia pintal sabut untuk ikat kayu, nak bawa, nak proses, nak tabak bagi Nabi pijak. Dekat akhirat esok kayu tali pintai itulah yang pakai kalung kat dia daripada api neraka. Jadi dia sebut di sini pada hari kiamat harta dan anak-anak daripada surah tafsir Al-Munir semua tidak mampu menolong. Kalau ada anak ramai pun tak boleh menolong. Saigak macam mana pun tak boleh tolong. Kadang-kadang ada orang dia bangga dengan kejayaan anak-anak dia. Anak-anak dia kerja bahagian ni mengaji sampai apa semua dia bangga. Dan ada anak Allah bagi tak apa nak cerdik sangat. Jadi hak dia yang ni dia bangga anak dia hebat, anak dia bagus. Semua tak boleh tolong dekat akhirat. Tinggal kita saja seorang-seorang. Bila kita dah masuk dalam alam barzakh, itulah habuan kita. Apa yang kita sedekah tiap-tiap hari, tunggu kat sana. Apa yang kita mengaji, apa yang kita buat amal soleh, tunggu dekat sana.
Yang duduk atas dunia ni bagi manfaat tak? Kalau harta-harta kita manfaat untuk buat masjid, untuk buat apa? Kita dapat di dalam. Kalau anak-anak kita tu anak soleh-solehah yang selalu doa, tak ada doa banyak ah. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bahagia orang mak dapat doa tu. Tu je doa dia kan. Dari mana pun. Hari-hari teringat je kat mak doa ni, teringat pergi tunjuk gambar mak lama-lama tak pakai tudung pun dalam TikTok. Sedih tengok mak. Teringat dekat mak. Orang tak mengaji macam tu. Ingat kat mak bukan kata pergi tunjuk gambar mak tak pakai tudung tu. Ingat dekat mak doa, angkat tangan tu Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Habis. Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Mak kita nak yang tu je. Atau tak payah zikir, tak payah baca Quran, tak apa, yang tu je. Teringat je, duduk saja teringat nampak baju mak, Allah rindunya dekat mak. Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Tengok makan mak, dulu mak rajin masak sedap, makan mak duk masak gulai apa semua. Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Angkat terus tangan. Allahumma ghafirli wa liwalidayya. Tu je yang mak kita nak. Tapi jadilah anak yang soleh dulu. Insya-Allah. Allah meriwayatkan dari Ahmad meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Abbad dari Bani Dail. Sebelumnya ia adalah golongan musyrik, seorang musyrik jahiliah, lantas masuk agama Islam. Dia berkata, aku melihat Nabi SAW di masa jahiliah di pasar Zil Majas. Beliau berseru, wahai manusia, katakanlah tiada Tuhan melainkan Allah, maka kalian akan bahagia. Saat itu orang-orang berkumpul di hadapan baginda. Nabi panggil semua orang. Nabi kata Nabi kata tiada Tuhan selain daripada Allah. Saat itu orang semua berkumpul di hadapan Nabi SAW. Di belakang baginda ada seorang lelaki yang berwajah bersih, bermata juling, rambutnya mempunyai dua puncir ni apa dia tak tahu. Pusat aku no? Pusat kepala. Dua puncir, dan dia berkata, sesungguhnya Nabi ni bohong, Nabi ni pendusta. Lelaki itu mengikuti baginda ke mana saja baginda pergi. Lantas aku bertanya tentang sosok lelaki tersebut. Siapakah orang itu? Itu adalah Abu Lahab. Di sini dalam tafsir ni dia kata muka dia bersih, muka dia bersih, pipi merah, mata dia juling. Juling, Bangji. Juling. Mata juling. Mata dia juling. Abu Lahab ni mata juling. Tapi segak, putih gebu. Segak. Kemudian Allah menyebutkan siksa Abu Lahab pada kemudian hari. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Dia akan merasakan panasnya neraka Jahannam yang apinya berkobar-kobar. Ia akan diseksa di neraka yang apinya berkobar-kobar yang membakar kulitnya, iaitu di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik ya. Pengajaran daripada ayat ni, kita kalau benda kebaikan kita tak mau, tak apa, kita seorang je tak mau. Ni kita seorang berhenti mengaji, habis kawan-kawan dia semua bukan berhenti. Pasal dulu dia yang masuk kawan dia mengaji. Mula-mula dia nak mengaji, lepas tu dia bawa kawan-kawan dia semua main mengaji. Habis tu dia tak kenal sagi macam mana ke? Dia tak kenal sagi macam mana ke dengan kita ni, dengan ustazah ni. Habis kawan-kawan pakai berhenti habis. Nampak tak? Serupa Abu Lahab jugalah panggil. Sagi orang marah lah kan. Marah tak marah cerita dia betul macam Quran. Berhenti seorang sudah lah. Pasal apa nak halang orang lain duduk tengah mengaji? Tak boleh lah, pasal dia tak suka. Dia akan memberi berita buruk lah supaya orang lain pun jangan mengaji sama. Tu jaga baik sikit. Kita seorang sudah dah tak kenal. Orang lain duduk tengah mengaji elok kan. Dia macam tu kan mengaji, kita tengok dia geng-geng dia. Dia kalau geng ramai kita lagi seriau. Dia pasal dia sangkut seorang, sangkut semua. Kalau dia seorang main tak apa. Dia seorang je, dia tak mau dia seorang je. Tapi kalau dia ada geng, dia ada geng memang masalah. Dia kepala, dia ikut kepala. Kepala seorang yang kepala tak edit, dia pun tak edit. Okey, isterinya juga akan dibakar di neraka yang mempunyai kobaran api, iaitu Ummu Jamil Arwa binti Harb, saudari ni adik perempuan lah Abu Sufyan. Dia pernah membawa duri dan disebarkan di waktu malam di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Dia balik waktu malam lah, siang orang nampak.
Nabi pun lalu pakai kasut pun tak boleh tu pasal duri tu tajam, kerat. Ada juga yang berpendapat maksudnya adalah Ummu Jamil ni dia suka mengadu domba. Orang perempuan perangai dia mengadu domba. Atau mengadu domba lah. Dia seorang dia tak kenal, jadi dia ajak orang lain pun sama tak kenal. Dia bila mengadu domba ni dia akan campur dengan fitnah. Dia akan tipu. Mula-mula dia cakap betul, lama-lama dia tipu tak? Dia tipu lah nak bagi orang percaya. Yang paling bodoh tu hak dengar tu. Orang hak dengar tu, dia tak dengar dua pihak, tapi dia dengar satu pihak, dia boleh percaya. Macam mana dia boleh percaya? Yang cakap baru seorang, orang tu tak kata apa lagi. Kita dah siasat belum? Kita tak siasat lagi. Ni perangai Ummu Jamil lah. Perangai mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba di kalangan manusia disebut membawa kayu bakar di kalangan mereka. Itu dia. Siapa yang bergaduh domba, dia pun bawa kayu bakar macam Ummu Jamil bawa juga. Kita tak suka, kita seorang, jangan sangkut dengan orang lain. Bila kita nak sangkut orang lain, kita nak kena bagi orang tu percaya, kita kena tambah lagi dia punya kita tambah apa? Garam dia, asam dia. Kan? Asam, garam, gula, Ajinomoto. Cukup rasa. Abang betul tak jadi. Dia tak akan setuju dengan cakap kita. Kena buat tambah sikit lagi bagi dia rasa menarik dan dia pun aku tak mau lah. Dia tu. Tu suka panggil dia tau. Dia tak bagus tu. Kat office pun ada macam tu kan, mengadu domba kan. Kalau antum tak kerja, antum dah selamat dah daripada mengadu domba. Kalau kita duduk rumah tak selamat juga. Kalau kita suka keluar sembang dengan jiran, sekeluar sembang dengan jiran pun dia kena pandai karang cerita, betul? Racun fikiran orang. Jangan kita ingat ni cerita Ummu Jamil ni, bukan cerita kita. Sama juga orang yang mengadu domba pun nak bawa juga kayu api neraka. Okey, yang ni yang sentiasa menjolok-jolok api permusuhan. Orang tu bagus, tapi kita pergi duk jolok, habis orang melak kat dia. Jaga baik sikit. Okey, inilah pendapat majoriti ulama yang kata Ummu Jamil tu apa dia? Ummu Jamil tu disebut tadi ni adalah pembawa kayu api disebabkan dia suka mengadu domba. Yang nampak adalah Ummu Jamil ni benar-benar membawa kayu yang berduri untuk menyakitkan Nabi dan yang menyebarkan jalan dakwah dan oleh beliau dan para sahabat. Habis dia buat ya, dia memang jahatlah. Ia dicela kerana perbuatan tersebut sehingga disebut sebagai Hammalatul Hatab. Nampak? Yang tu ayat tu dia tu, gelaran tu, pembawa kayu api. Hammalatul Hatab. Tu boleh buat nota sikit dekat situ. Yang ni adalah gelaran kepada Nabi, kepada Ummu Jamil, pembawa kayu api. Pembawa kayu ni maksudnya pembawa kayu bakar ni yang maksud dia dua. Kalau atas dunia dia pembawa fitnah, kalau di akhirat pembawa kayu api dalam neraka yang nak bakar laki dia. Dicela kerana perbuatan tersebut sehingga dapat Hammalatul Hatab. Latul Hatab. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Yang ni pula cerita ayat kelima. Di leher dia terdapat tali yang dibelit daripada tali neraka, yakni rantai neraka. Dekat leher dia ada tali, ada rantai neraka. Duduk dalam rumah diam-diam, perbanyakkan zikir sampai tak ada masa untuk menyembang meraka. Betul lah. Kalau duduk dalam rumah tu lagi bagus. Kalau kat kampung orang panggil redu karat. Betul dah juga kan? Redu karat pedah. Redu karat pedah. Jadi mai tu kalau drama-drama Melayu banyak susah sangat. Sat 5 minit lagi. 5 minit lagi. Tak apa, sat lagi 6. Okey, setiap orang yang buat kejahatan akan disiksa dengan jenis kejahatan yang sama. Dengar tu, setiap orang buat kejahatan akan disiksa dengan kejahatan yang sama. Kalau Ummu Jamil tadi buat kejahatan menyebar fitnah, dia akan dapat bawa kayu api. Orang yang buat kejahatan yang sama pun sama juga akan dapat siksaan. Duduk diam-diam lah. Tak payahlah kita nak sebar-sebar fitnah. Kalau ada artis bercerai ke apa, dia pun kita tak payahlah sama-sama nak komen.
Dia pun tak panggil kita kan masa Qunuri kan. Kita pun sibuk lah nak sibuk dia bercakap. Di Qunuri pun dia tak panggil kita. Kita sibuk sangat, kita pun sibuk. Kita pun sama ni. Jadi maknanya tak usah kacau, tak usah sibuk duk kata kono, duk kata duk, dia memang nak jadi Ummu Jamil ke apa ni? Duk komen, ni no, habini dia orang macam ni. Habini orang ni pun mai. Dia macam tu. Sebab tu saya tengok ada ramai juga asatizah yang suka buat status benda-benda yang kontroversi. So kita tengok di bawah tu orang akan mengumpat. Sebab orang tu ada set pada asatizah dia. Betul lah macam ni, betul. Saya juga tak suka macam tu. Isu sensitif jangan, isu yang viral, isu yang sedang hangat, kita tak payah buat status. Sebab kita buat status, anak-anak murid kita akan sokong kita. Bila akan sokong kita, dia akan kata pada orang yang kita buat status tu. So tak payah komen apa-apa. Kerana buat status, jangan sangkut peribadi orang. Dia macam tu lah ni. Bila kita buat status, kita ni adalah di kalangan orang yang di tengah-tengah tu lah. Macam guru ke, idola ke, ikon ke. Jadi orang di bawah tu akan setuju kata kita, dia akan mengumpat pada orang kita kata tu. Padahal status tu tak bermaksud nak kata orang tu, tapi kita sebut orang tu, maka dia akan kata. So jangan buat status melibatkan orang, bahaya. Okey. Ketika Ummu Jamil mendengar surah ini, dia segera pergi kepada Abu Bakar. Kan surah tu kan turun dulu. Lepas tak masuk neraka lagi, surah cerita dah tentang neraka. Allahu Akbar. Ketika Ummu Jamil mendengar surah ini, dia segera pergi menemui Abu Bakar saat ia berada bersama Nabi Muhammad SAW di masjid. Dia pergi dengan membawa batu. Kaki nak pergi tanya ni. Dia bawa batu. Puas semua lah perempuan ni. Dia bawa batu dan kata kepada Abu Bakar, aku dengar bahawa temanmu ni menghina aku. Teruknya aku ceramah hari ni tu. Dengar tak ni? Dia kata kat Abu Bakar, kan surah ni Nabi baca. Kan? Betul tu kata ustazah tu. Okay. Aku dengar ni kawan hang ni duk kata kat aku tau. Duk kata kat aku. Kata kat aku. Lepas tu dia kata, Abu Bakar kata betul. Abu Bakar kata betul. Abu Bakar kata betul. Betul. Aku mendengar dia kata. Aku mendengar dia kata. Aku mendengar bahawa teman dia kata dia kata apa mana dia Abu Bakar kata ni. Abu Bakar aku lepas tu dia kata apa? Abu Bakar tak kata lagi Ustaz. Drama yang ditambah dialog. Okey, dia kata ni. Dia kata kat Abu Bakar, aku dengar kawan hang ni duk kata kat aku. Pasti aku akan balas dia. Lepas tu dia kata lantas Allah SWT membuka matanya tidak dapat melihat Rasulullah. Dia nak balas dekat Nabi. Lepas tu Allah bagi mata dia tak nampak Rasulullah. Mana dah kawan hang? Mana? Mana? Aku nak bagi, aku bawa batu ni, aku nak bagi. Mana dah? Aku nak balas ni. Tak nampak. Tak gila lah betul. Aduh, Masya Allah. Amboi. Dulu pada Abu Bakar lagi no. Amboi kaju dia. Mana? Basuhkan dia kata. Lepas tu dia tak nampak tau. Dia tak nampak Nabi. Dia diriwayat bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu huruf dhat tu pula dah masalah. Apakah kamu melihat seseorang bersama aku? Abu Bakar tanya, tak nampak ke ada seorang kat tepi aku ni? Dia kata apa? Apa tu? Dia kata, apakah kamu melihat seseorang bersama aku? Ummu Jamil kata, apakah kamu menghina aku? Aku tak nampak siapa pun. Dia kata, apakah aku? Tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun duduk kat tepi hang. Dia nampak tak? Dia tak nampak. Dia kata Abu Bakar hina dia. Ada pasal kata tak nampak tu. Dia tak nampak Nabi. Main-main dengan Nabi. Hai perempuan. Yang tampak adalah makna yang pertama, Ummu Jamil adalah perempuan yang banyak memakai kalung merah, kalung mewah-mewah. Ya. Ummu Jamil pernah berkata demi Lata dan Uzza. Betul tu lah. Dua berhala besar tu. Pasti aku akan dermakan kalungku ini untuk menentang Muhammad. Orang Siti Khadijah ni ambil harta-harta semua nak bagi dakwah Nabi, dia nak tentang Nabi. Wallahu a'lam. Habis dah nak. Abu Lahab cerita tabat jadah habis dah nak. Habis dah.
Alhamdulillah, barakallahu fiik semuanya. InsyaAllah semoga dapat hidayah atas semua daripada pengajaran hadis ni. Jangan buat jahat. Sebab semua kejahatan tu dah ada balasan dah dekat Allah. Orang mengumpat, dia balas yang ni. Orang fitnah, dia balas yang ni. Semua dah ada dah. So kita ni duduk diam-diam sudah. Apa saja benda baik sokong, benda jahat jangan sokong. Sokong benda jahat, kita pun dapat juga bahagian dia. Wallahu a'lam. Tak ada nak tengok apa yang apa tulis lah, tapi tak apalah. Break mengejut Ustazah, break mengejut. Habis terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Norizan telah update 93K insya-Allah. So minggu depan Isnin Selasa ya. Minggu depannya Isnin Selasa. Kelas kita online Isnin Selasa sahaja. Bye bye semua, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih lah kepada Ustazah yang